Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Arbia selaku pensyarah bagi kursus BMMB 3113 serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan jenis-jenis kamus berdasarkan e-book yang telah kami hasilkan. Okey, baiklah. Terdapat 3 jenis kamus yang telah kami kenal pasti. Yang pertama sekali ialah Kamus Eka Bahasa. Kamus Eka Bahasa ni merupakan kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja dan dikenali dengan nama kamus monolingual. Entry ini disusun mengikut abjad dan bentuk dasar kata dijadikan entry kamus manakala bentuk perluasannya dicatat sebagai sub-entry. Okey, baiklah. Salah satu contoh kamus Eka Bahasa yang kita boleh lihat pada hari ini ialah Kamus Dewan. Seperti yang dalam gambar, ia merupakan Kamus Dewan edisi keempat yang telah diterbitkan pada tahun 2005. Okey, menurut tokoh Noresa 2009, Kamus Dewan ini disifatkan sebagai kamus yang paling autoritatif yang menjadi pegangan makna kosakata bahasa Melayu sehingga kini. Kita menggunakan Kamus Dewan untuk mengenal pasti apakah maksud-maksud perkataan dalam bahasa Melayu yang kita kurang arif tentangnya. Jadi apabila kita menggunakan Kamus Dewan, kita lebih tahu makna kosakata yang terdapat dalam bahasa Melayu. Okey, baiklah. Seperti yang kita maklum, Kamus Dewan ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP. Okey, penubuhan DBP pada 22 Jun 1956 telah memberi sumbangan besar dalam aktiviti penyusunan Kamus Eka Bahasa ini. Okey, yang pertama sekali DBP telah menghasilkan Kamus Dewan pada tahun 1970. Diikuti dengan Kamus Dewan edisi baru pada tahun 1984 dan Kamus Dewan edisi kedua 1989 dan yang keempat Kamus Dewan edisi ketiga pada tahun 1994 dan yang terakhir sekali yang kita gunakan ialah Kamus Dewan edisi keempat 2005. Menurut Ibrahim 2005, keperluan terhadap Kamus Eka Bahasa merupakan keperluan pada taraf yang lebih tinggi dari segi perkembangan intelek dan kehidupan sosial jika dibandingkan dengan Kamus Dwi Bahasa. Hal ini bermakna kesedaran dan kegiatan intelektual penutur asli Melayu mula timbul bagi merakamkan perkembangan kosakata Melayu. Seperti yang telah saya katakan tadi, penggunaan Kamus Eka Bahasa ini akan lebih meningkatkan perkembangan sesuatu bahasa kerana ia memfokuskan satu bahasa saja. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula perkembangan Kamus Eka Bahasa di alam Melayu. Yang pertama sekali ialah Kitab Pengetahuan Bahasa susunan Raja Ali Haji pada tahun 1858. Yang kedua, Kamus Al-Mahmudiyah susunan Syekh Mahmud Syed Abdul Kadir pada tahun 1894. Yang ketiga, Kamus Melayu oleh Syamsuddin Muhammad Yunus pada tahun 1920. Dan yang keempat, buku katam PBMPB di Raja Johor hasil tulisan Major Dato' Haji Muhammad Said Sulaiman pada tahun 1936. Dan yang seterusnya, Kamus Angkatan Baru oleh Harun Muhammad Amin pada tahun 1951. Dan yang seterusnya, Kamus Am Bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Cik Yusuf Ahmad et al. 1957. Dan yang terakhir sekali, Kamus Bahasa Melayu pada tahun 1960 oleh Richard On Winstead. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada jenis kamus yang kedua, iaitu Kamus Dwi Bahasa. Kamus Dwi Bahasa ini disusun untuk membantu menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan mereka yang masih kurang fasih berbahasa Melayu. Seterusnya, penekanan terjemahan daripada bahasa asing ini adalah khususnya kepada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Dan hal ini merupakan suatu hal yang amat penting bagi usaha membina dan mengembangkan bahasa Melayu. Dalam erti kata lain, Kamus Dwi Bahasa ini merupakan kamus yang ditulis atau dinyatakan dalam dua bahasa bagi memudahkan para pembaca asing untuk memahami sesuatu perkataan dalam bahasa Melayu. Baiklah, seperti yang anda lihat terdapat dua contoh kamus Dwi Bahasa. Yang pertama iaitu Kamus Dwi Bahasa Oxford
Fajar, iaitu yang menterjemah daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu dan juga bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Manakala kamus yang kedua iaitu kamus Dwibahasa juga yang menterjemah bahasa Melayu kepada bahasa Arab dan juga menterjemah bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Seterusnya juga kita akan melihat contoh kamus-kamus Dwibahasa yang disusun oleh para tokoh. Terdapat 6 contoh kamus Dwibahasa yang telah disusun oleh tokoh. Yang pertama, A Malay English Dictionary yang disusun oleh R.J. Wilkinson pada tahun 1901. Dan yang kedua, A Malay English Dictionary yang disusun oleh R.O. Winstead iaitu pada tahun 1913. Dan yang ketiga pula iaitu Vocabulary of the English and Malay Languages yang disusun oleh Frank Swettenham pada tahun 1910. Dan yang keempat iaitu Kamus Dwibahasa Inggris Melayu iaitu yang disusun oleh DBP Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu pada tahun 1979. Dan yang kelima pula iaitu Kamus Lengkap BMBI yang disusun oleh Awang Sujai dan juga Yusuf Khan iaitu pada tahun 1977. Dan kamus yang terakhir iaitu Advanced Learners English Malay Dictionary yang disusun oleh Asma Haji Omar. Perkembangan Kamus Dwibahasa di alam Melayu. Sejarah lahirnya Perkamusan Melayu adalah dalam bentuk dwibahasa, iaitu dua bahasa sama ada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu kepada bahasa asing yang lain. Kedatangan Portugis, Belanda dan Inggeris telah merancangkan aktiviti penyusunan daftar kata Melayu kepada bahasa asing menurut Ibrahim 2010. Pada suatu dahulu, tanah air Melayu telah dijajah oleh pelbagai bangsa asing dan selain itu masyarakat Melayu juga melakukan perdagangan dengan negara luar. Jadi di sini berlakunya pertembungan bahasa antara bahasa Melayu dengan bahasa asing yang lain. Bagi memudahkan masyarakat Melayu, Kamus Dwibahasa Melayu kepada bahasa asing telah diwujudkan supaya mereka dapat merujuk kamus tersebut untuk memahami antara satu sama lain dan dapat berinteraksi. Perkamusan Melayu bermula dengan daftar kata atau word list. Perkataan-perkataan Melayu disusun dan disenaraikan dalam sebuah buku dan kemudian diterjemahkan kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa asing yang lain untuk dirujuk oleh masyarakat Melayu. Bentuk daftar kata yang mula-mula muncul dalam tradisi perkamusan Melayu ialah dalam bentuk dwibahasa. Berikut merupakan antara contoh penemuan dan catatan tentang sejarah perkamusan Melayu. Yang pertama, A Chinese Vocabulary of Malacca Words and Phrase Collected Between AD atau dikenali sebagai Manlaja Guyu, iaitu himpunan 482 daftar kata Melayu Cina. Kamus Dwibahasa ini adalah antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina. Yang kedua ialah daftar kata vocabulary di Quetti Popolo Mori, iaitu penyusunan 426 daftar kata Itali Melayu. Daftar kata ini disusun oleh Antonio Pigafetta pada tahun 1522. Jadi ini adalah antara dua naskah tentang sejarah awal perkamusan Melayu yang wujud sehingga abad ke-16 iaitu Manlaja Guyu dan Vocabulary di Quetti Popolo Mori. Seterusnya, pada abad ke-20, senario penyusunan kamus Dwibahasa mengalami transformasi apabila muncul organisasi dan individu tempatan menerajui usaha penyusunan kamus iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka PBD. PBD telah menerbitkan Kamus Dwibahasa iaitu Inggeris Melayu pada tahun 1979 dan dikemas kini untuk edisi kedua pada tahun 2002. Selain itu, ada juga organisasi lain yang turut menerbitkan Kamus Dwibahasa iaitu antaranya Kamus Lengkap BMBI yang disusun oleh Awang Sujai dan Yusuf Khan, terbitan Pustaka Zaman pada tahun 1977.
Masih banyak lagi kamus dui bahasa yang diterbitkan dan disusun oleh tokoh-tokoh. Kamus-kamus tersebut telah disenaraikan dan dibentangkan oleh pembentang sebelumnya. Seterusnya, fungsi kamus dui bahasa. Pertama sekali, membantu menyebarluaskan pengguna bahasa Melayu dalam kalangan mereka yang kurang fasih berbahasa Melayu. Contohnya, jika seseorang tersebut kurang fasih berbahasa Melayu dan lebih memahami bahasa Inggeris, mereka boleh merujuk kamus dui bahasa untuk memahami suatu perkataan Melayu tersebut melalui terjemahan bahasa Inggeris. Kemudian, membantu para penterjemah menghasilkan terjemahan yang betul. Jika seseorang ingin menterjemahkan teks atau perkataan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, mereka boleh merujuk kamus dui bahasa untuk memperoleh terjemahan yang betul. Yang ketiga, suatu usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Apabila peningkatan jumlah bahan bacaan dalam bahasa Melayu kini bertambah, jadi dapat membantu mengusahakan pengembangan bahasa Melayu itu sendiri. Dan terakhir, memudahkan komunikasi dengan masyarakat tempatan bersesuaian dengan latar belakang orang barat yang kebanyakannya pedagang. Ini seperti yang saya huraikan tadi. Penggunaan kamus dui bahasa membantu masyarakat, terutama sekali pedagang pada suatu ketika dahulu, untuk berkomunikasi dan berdagang dengan negara luar. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan daripada jenis-jenis kamus. Kamus yang pertama tadi adalah kamus Eka Bahasa, yang kedua kamus dui bahasa, dan yang ketiga ini adalah kamus aneka bahasa. Daripada dia punya nama aneka bahasa itu, dapat kita kenal pasti ataupun dapat kita tahu bahawa aneka iaitu bermaksud pelbagai. Jadi kamus aneka bahasa ini adalah kamus yang mempunyai pelbagai bahasa. Penyusunan kamus aneka bahasa ini merupakan kesinambungan daripada kamus dui bahasa dan juga kamus eka bahasa. Menurut Ibrahim pada tahun 2015, kamus aneka bahasa ini menggunakan 3 ataupun lebih daripada satu bahasa yang berbeza daripada objek untuk dijadikan kata entry dalam kamus. Kata entry ini bermaksud kata utama dalam kamus dan disusun mengikut abjad dalam kamus tersebut. Seterusnya, menurut Hartman dan James pada tahun 1998 mendefinisikan kamus aneka bahasa sebagai kamus pelbagai bahasa yang merupakan jenis karya rujukan apabila kosakata daripada beberapa bahasa berkaitan antara satu sama lain melalui peranan terjemahan. Okey, ini adalah dua contoh gambar kamus aneka bahasa yang dapat kita lihat, iaitu dia mempunyai lebih daripada 3 bahasa. Contohnya ada bahasa French, English, Italian, Jerman, Rusia dalam satu kamus tersebut. Okey, sekian daripada definisi kamus aneka bahasa, dan kita akan menyambung pembentangan dengan mengetahui apakah perkembangan kamus aneka bahasa di alam Melayu. Okey, kita akan teruskan kepada perkembangan kamus aneka bahasa di alam Melayu. Okey, pada era tahun 1800, penulis Inggeris giat dalam menghasilkan kamus aneka bahasa, antaranya ialah William Chalmers, John Temet dan Cowie. Okey, pada tahun 1861, William Chalmers telah menghasilkan pembendaharaan kata dari bahasa Inggeris, Melayu dan Dayak. Manakala bagi tahun 1867, John Temet telah menghasilkan pembendaharaan kata dari bahasa Inggeris kepada Melayu dan kepada Melanau Sarawak. Pada tahun 1893 pula, Cowie telah menyusun satu kamus, iaitu dari bahasa Inggeris kepada Sulu dan juga bahasa Melayu yang dikenali sebagai English Sulu Malay Vocabulary. Okey. Manakala bagi penulis tempatan pula giat menghasilkan kamus aneka bahasa antara tahun 1900 hingga 1990-an. Antaranya ialah Muhammad Jafar Haji Mulay yang menghasilkan logat 4 bahasa, iaitu bahasa Arab, bahasa Parsi, Urdu dan Melayu. Pada tahun 1938, Muhammad Said Sulaiman telah menyusun satu gugus kata dari bahasa Sanskrit kepada Melayu, dari bahasa Hindustan kepada Melayu dan daripada bahasa Cina kepada Melayu.
Dalam dekad 1960 pula muncul 5 buah kamus bahasa yang bermula dengan kamus umum, iaitu bahasa Melayu kepada Inggeris kepada Tionghoa, iaitu yang disusun oleh Li Yukai pada tahun 1960, dan diikuti dengan kamus bahasa Melayu kepada Tionghoa kepada Inggeris mengikut standard susunan Robert James Brooke dan Emily Zeng pada tahun 1961. Seterusnya, pada tahun 1962 terhasil satu kamus bahasa Melayu kepada Tamil dan kepada Inggeris yang dihasilkan oleh R.N. Veerapan. Pada tahun 1963 pula, kamus perkataan seerti itu bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris dan kepada bahasa Tionghoa yang dihasilkan oleh Yip Siu Cheng. Dan akhir sekali pada tahun 1967, kamus umum bahasa Malaysia kepada Inggeris dan kepada Tionghoa dihasilkan oleh Li Yukai. Kamus aneka bahasa ini tidak terhenti pada tahun 1900 saja, malah ia diteruskan sehingga abad ke-20 dan telah banyak kamus aneka bahasa yang telah dihasilkan dan disusun mengikut pengaruh latar belakang kumpulan sasaran tersebut. Antaranya diambil dari ciri, sifat, dialek ataupun bahasa sukuan kumpulan sasaran tersebut.